Kita nak memahami sistem pemerintahan raja berkuasa mutlak. Okey, yang pertama dari segi definisi maksud. Okey, raja mempunyai kuasa dalam segala hal dan raja menguasai pemerintahan negaranya. Okey, raja menguasai pemerintahan negaranya. Itu dimaksudkan raja berkuasa mutlak. Okey, dari segi badan perundangan, badan kehakiman, okey, badan pelaksana, semuanya dikuasai oleh maharaja ataupun raja. Itu juga dengan kuasa eksekutif. Jadi kehendak yang kedua dari segi kehendak pemerintah iaitu undang-undang tidak dikawal oleh parlimen. Okey, raja yang membuat ataupun menggubal undang-undang. Itu yang dipanggil raja berkuasa mutlak. Jadi raja boleh menjalankan pemerintahannya sendiri, dengan menentukan kadar cukainya sendiri. Dari segi ekonomi, menentukan dasar ekonomi, menentukan hubungan dia dengan negara yang lain. Itu yang dipanggil raja berkuasa mutlak. Yang kedua, penganjuran ni dari segi doktrin hak ketuhanan raja ataupun divine right of king oleh absolutes yang memberi justifikasi kepada kekuasaan raja. Sebab satu lagi segi, raja tu dianggap berkuasa mutlak disebabkan raja mendapat kuasa penuh daripada Tuhan. Dari segi keagamaan. Dari segi keagamaan. Jadi itu dipanggil kuasa mutlak raja. Itu dia dimaksudkan dengan kuasa mutlak raja. Iaitu kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Jadi raja mutlak mendakwa mereka hanya menjawab kepada Tuhan dan bukan kepada manusia lain. Terutamanya wakil rakyat di parlimen dan sebagainya. Itu yang dipegang oleh raja berkuasa mutlak pada waktu itu. Boleh tak belajar? Jelas Jadi apabila raja itu memerintah secara mutlak, sudah pasti akan berlaku kezaliman. Ada pihak yang tidak puas hati dan mungkin ada pihak yang akan ditindas. Itu yang dikatakan sebagai raja berkuasa mutlak. Sebab dia yang menggubal undang-undang, dia yang melaksanakan undang-undang, dia yang menjatuhkan hukuman. Sudah pasti akan berlaku kezaliman ataupun ketirisan dari segi keadilan dan sebagainya. Jadi harta yang melimpah ruah disokong oleh bala tentera yang besar memberi mereka lebih kuasa untuk meneguhkan doktrin ini. Jadi absolute power, raja berkuasa mutlak itu disokong oleh raja yang kaya raya. Kenapa raja berkuasa mutlak ini boleh bertahan? Disebabkan raja memiliki harta. Kekayaan negara itu milik raja. Raja menguasai sumber ekonomi negara pada waktu itu. Sebab itu dia boleh menjadi satu kuasa berkuasa mutlak. Ini yang mengukuhkan kedudukannya sebagai seorang raja. Jelas saja. Dan dengan adanya kekayaan ini, raja boleh membiayai, membina angkatan tenteranya sendiri. Jadi dipanggil Royal Army ataupun tentera diraja. Tentera raja ini sudah pasti akan menjaga kepentingan raja pada waktu itu. Itu yang berlaku di Rusia, yang berlaku di Perancis selepas ini. Apabila raja itu menjadi kuat, disebabkan dia memiliki kekayaan, maka raja dapat membina negaranya dengan bantuan tentera yang kuat. Tentera yang kuat yang dibayar gaji, yang diletakkan di dalam perkhidmatan awam, yang diberi gaji, ada allowance, ada tempat tinggal dan sebagainya. Semua itu mereka menjaga kepentingan raja. Jadi raja berkuasa mutlak itu dapat bertahan dengan lebih baik. Bertahan dengan lebih baik. Inilah zaman raja berkuasa mutlak. Kita nak lihat di Eropah tahun selepas abad ke-15, tahunnya abad ke-16. Menjelang akhir zaman Renaissance, negara-negara baru dibentuk di Eropah. Banyak negara-negara baru seperti Portugal, Spain, Perancis, England, Ireland, Scotland, ini akan bentuk kepulauan British nanti. Itali, penyataan Itali, Jerman, kita akan lihat nanti, Hungary, Rusia dan sebagainya. Sebahagian besar negara ini diperintah oleh raja-raja berkuasa dengan kuasa yang tidak terbatas, yang dipanggil sebagai raja mutlak. Ini adalah sistem monarki baru. Ini yang saya jelaskan tadi, di mana raja memerintah dengan kuasa penuh. Memerintah dengan kuasa penuh. Jadi dari abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17 dikenali sebagai zaman raja berkuasa mutlak. Itu yang kita nak lihat dengan mendalam hari ini, khususnya apa yang berlaku di Perancis pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17, yang dipanggil raja berkuasa mutlak.
Okay, di Perancis terutamanya. Okay, inilah Raja Louis ke-14. Okay, okay, jadi persoalan dekat sini, Raja, kita nak jelaskan kat sini, bagaimanakah raja-raja Eropah menampat begitu banyak kuasa. Ini khususnya kita lihat bagaimana Raja Louis ke-14, okay, dia boleh menjadi raja berkuasa mutlak, yang sungguh sangat kuat, sangat berjaya. Dan bagaimana dia memperoleh kuasa tersebut, itu yang kita nak lihat secara detail. Okey, saya teruskan. Okey, kebangkitan raja berkuasa mutlak. Semasa zaman pertengahan, raja-raja Eropah tidak begitu berkuasa. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam sistem feudalisme, di mana raja di atas diketuai oleh golongan bangsawan, dan bawah sekali adalah serf, ataupun rakyat biasa. Okey, itu yang berlaku pada zaman pertengahan. Dan keadaan ini berubah. Kita nak lihat bagaimana munculnya monarki baru. Raja berkuasa mutlak ini, dapat menguasai hierarki masyarakat yang bersusun lapis ini. Okay. Sebagai gantinya, tuan-tuan feudal mempunyai kekuatan yang nyata. Ini kerana mereka menguasai golongan bangsawan tempatan yang mempunyai kesetiaan dan juga para satria ataupun kesatria. Okey. Itu yang kita panggil hubungan dua hala antara lord dengan vassal. Okay. Melalui seorang raja memberi perlindungan, vassal akan memberi taat setia. Betul juga vassal dengan serf. Okay. Itu adalah hubungan dua hala yang antara dalam sistem feudal, antara golongan yang memerintah dengan golongan yang diperintah. Okay. Itu berlaku pada waktu ini di Eropah, khususnya di England. Jadi keadaan ini berubah. Dan satu lagi adalah gereja. Seperti yang saya katakan tadi, gereja memainkan peranan. Gereja, church official ni. Okay, mereka memainkan peranan penting sebab semua hubungan di antara lord dengan vassal itu disaksikan oleh gereja. Ini sebagai saksi hubungan dua hal itu. Okay, dari segi pemberian fief dan sebagainya. Itu juga antara serf dengan vassal. Okay, semua disaksikan oleh gereja. Jadi gereja ada peranan penting. Sebab tu saya kata untuk kita nak memahami raja berkuasa mutlak itu. Okay, persoalannya kat sini bagaimana raja, ini raja, king, okay, nak menjadi raja berkuasa mutlak, bagaimana raja dapat mengawal golongan bangsawan, yang juga merupakan ahli parlimen, satu perkara. Bagaimana raja nak mengawal gereja, yang juga ketua agama Kristian pada waktu itu. Okay, inilah persoalan. Untuk menjadi sebuah raja yang berkuasa mutlak, raja mesti mampu untuk mengawal, pertama, golongan bangsawan, kedua, gereja, dan yang ketiga adalah rakyat biasa. Itu yang paling mudah. Okay, jadi dua yang paling besar ini yang perlu dilakukan oleh raja. Dia boleh kawal, dia boleh meletakkan kedua-dua pihak ini di bawah pentadbiran raja, maka raja akan menjadi seorang raja yang kuat. Itu raja berkuasa mutlak. Okay, jadi Paus berkuasa ke atas para petani, sebab para petani memang mereka setiap Ahad misalnya mereka pergi ke gereja, dan mereka bergantung kepada gereja dan semua hal. Okay, dari segi spiritual mereka, untuk menghadapi kehidupan pada zaman pertengahan, pada abad ke-15 pada waktu itu. Jadi apa yang berlaku ialah perang salib telah merangsang perdagangan dan membawa kepada peningkatan bandar di Eropah. Perdagangan juga berkembang, menyebabkan renaissance, dan melemahkan kekuatan lord ataupun feudal pada waktu itu, tuan-tuan feudal pada waktu itu. Jadi semasa perang 100 tahun misalnya, berakhirnya perang 100 tahun itulah yang membawa kepada apa yang dipanggil sebagai raja berkuasa mutlak. Okay. Di sini saya nak jelaskan bahawa pelajar kena faham, semasa zaman pertengahan abad ke-15, sebelum masuk zaman raja berkuasa mutlak, absolute power, di mana berlaku perang salib pada waktu itu, yang mengalih perhatian golongan-golongan barbarian ini. Okay, akhirnya mereka telah bersatu di atas nama agama Kristian dan mereka berperang dengan tentera-tentera Islam yang dipanggil perang salib. Okay, jadi kesan di perang salib ini sangat besar. Okay, salah satunya dia telah merangsangkan perdagangan.
Sebab berlakulah pertembungan antara Islam dengan Kristian pada waktu itu. Okay, dan membawa kepada kemajuan, membawa kepada renaissance, perkembangan ilmu pengetahuan. Okay, semua itu telah meningkatkan apa yang berlaku dalam sistem ekonomi di Eropah pada waktu itu, dan mereka telah berubah daripada kongkongan dari segi kongkongan politik, kongkongan agama, berlaku renaissance, reformation pada waktu itu, gerakan-gerakan agama dan sebagainya, pembaruan yang memprotes Katolik semua itu. Ini telah mengubah, dan mereka telah mementingkan kegiatan perdagangan, dan mereka mula membuat penjelajahan, penerokaan ke dunia luar. Dan semua itu berlaku serentak pada waktu ini. Dan perubahan besar yang berlaku ialah selepas tamatnya, semasa perang 100 tahun, bunga mawar, dipanggil perang bunga ros. Selepas tamatnya perang ini, dia telah memberi kepada lahirnya apa yang dipanggil sebagai raja berkuasa mutlak. Raja telah mengukuhkan kedudukannya sebab berlaku perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan dari segi persenjataan, misalnya meriam, busar, semua itu telah melemahkan kedudukan bangsawan dan juga kesatria. Sebab raja sudah memiliki tenteranya sendiri. Raja telah memiliki tenteranya sendiri. Jadi tentera raja yang menyokong raja telah mengembalikan kuasa raja. Itu yang dipanggil raja berkuasa mutlak. Boleh faham tak Fajar sampai setakat ini? Ada soalan? Ada soalan pelajar? Tak faham boleh tanya saya, silakan. Jelas ya? Jadi semua perubahan ini yang membawa kepada raja berkuasa mutlak. Itu yang saya nak terangkan. Itu yang saya nak pelajar faham. Jadi perubahan telah berlaku di Eropah. Disebabkan mereka tidak lagi bergantung kepada sistem feudal. Raja telah beralih. Raja telah mengukuhkan kedudukan dengan membina tentera raja sendiri. Membina Royal Army, tentera raja. Tentera raja ini telah dapat membolehkan raja menguasai pemerintahan dan menentukan dasar-dasar pemerintahan pada waktu itu. Jadi kekuatan gereja Katolik semakin lemah akibat daripada perang salib, dan juga berlaku apa yang dipanggil sebagai reformation dari segi agama, memprotes, kumpulan yang memprotes gereja Katolik, yang dipanggil Protestan. Apabila kuasa gereja merosot, maka kuasa raja-raja mula meningkat. Itu yang saya katakan tadi. Bagaimana raja dapat mengawal golongan bangsawan, dan bagaimana raja dapat mengawal gereja, pengaruh gereja dalam pemerintahan, dalam pentadbiran pada waktu itu. Dua perkara isu besar ini yang perlu dilakukan oleh raja supaya dia boleh menjadi kuasa mutlak raja. Dapat menjadi seorang kuasa raja yang kuat. Raja berkuasa mutlak. Raja-raja mutlak telah mengawal banyak benda. Yang pertama, saya nak jelaskan ini dulu. Beberapa raja telah menggunakan penjelajahan dan penerokaan ke dunia luar untuk mendapatkan tanah jajahan. Itu satu perkara yang penting. Bila raja-raja berkuasa mutlak ini, kedudukannya dah kukuh. Raja berkuasa mutlak, kedudukannya sudah semakin kukuh. Jadi dia boleh menjalankan ekspedisi, membiayai ekspedisi. Di Perancis, Portugal, Sepanyol semua berlaku waktu itu. Raja-raja telah membiayai ekspedisi ke lautan. Dan akhirnya mereka membuka tanah jajahan, sebab waktu ini berkembangnya ekonomi mercantilis, ekonomi merkantilisme, di mana mereka memerlukan apa yang dikatakan sebagai bahan mentah dan juga pasaran. Pada waktu itu emas yang mereka cari. Emas adalah bahan mentah yang penting. Pada waktu itu emas adalah lambang kekayaan negara pada waktu itu. Jadi mereka menjelajah seluruh dunia untuk mendapatkan apa yang dikatakan sebagai material ataupun hasil bumi yang mereka dapat untuk mengukuhkan kedudukan mereka sebagai absolute power ataupun raja berkuasa mutlak pada waktu itu. Jadi semasa zaman Renaissance, raja-raja Eropah telah mengenakan cukai kepada saudagar dan pengusaha bank, dan menggunakan kekayaan tersebut untuk membina tentera raja yang semakin kuat. Jadi raja telah menggunakan kuasa mereka untuk membangunkan pemerintah pusat dan untuk mengawal keseluruhan wilayah ataupun negara mereka. Itulah yang dikatakan sebagai
raja berkuasa mutlak. Okey, apabila raja dapat mengawal keseluruhan pemerintahan dan pentadbiran negara, misalnya Perancis. Jadi dia boleh mengawal. Semua itu berlaku disebabkan oleh kedudukan raja tu kuat sebab mereka memiliki tenteranya sendiri. Okey, jadi dipanggil monarki baru. Jadi perubahan ini telah membolehkan raja menjalankan dasar-dasar untuk mengukuhkan kedudukannya dari segi ekonomi. Okey, raja menguasai sumber-sumber ekonomi. Okey, menguasai tanah, dan menguasai buruh, itu rakyat mereka sendiri. Dan ini semua dapat dikawal. Dan juga mereka juga mengawal golongan bangsawan ataupun ahli parlimen. Okey, jadi memudahkan semua keputusan politik, keputusan ekonomi yang dibuat oleh raja pada waktu itu. Okey, menjelang tahun 1600, beberapa raja Eropah telah menjadi raja mutlak. Contohnya Raja Louis ke-14 di Perancis, Frederick the Great of Prussia, Peter I dari Rusia, Maria Theresa di Austria dan juga Philip II di Spain. Semua ini adalah contoh raja-raja berkuasa mutlak di Eropah pada waktu itu. Jadi monarki berkuasa mutlak ini adalah pemerintahan di mana raja harus memegang semua kuasa dalam sesebuah negara. Itu yang dimaksudkan raja berkuasa mutlak, di mana raja memegang semua kuasa dalam pemerintahan dan pentadbiran. Jadi raja-raja mutlak telah menguasai semua aspek bangsa mereka, termasuk cukai, agama, tentera dan ekonomi. Itulah yang berlaku pada abad ke-16 dan juga abad ke-17. Pertengahan abad ke-17. Sebelum nanti lepas ini akan berlaku revolusi Inggeris 1648. Di England berlaku revolusi Perancis 1796 dan sebagainya, dan juga perang kemerdekaan Amerika. Itu yang telah mengubah institusi pemerintahan beraja, daripada raja berkuasa mutlak kepada raja berperlembagaan. Itu juga akan berlaku di Perancis nanti. Jadi sekarang kita hanya lihat raja berkuasa mutlak. Bagaimana lahirnya raja berkuasa mutlak di Eropah pada waktu itu. Kita akan lihat di Perancis sebagai satu contoh. Jadi raja-raja mutlak ini percaya pada hak dari segi ketuhanan itu. Bagi mereka, idea bahawa Tuhan mencipta monarki dan raja hanya menjawab kepada Tuhan, bukan rakyat. Jadi rakyat tak boleh persoalkan, parlimen tak perlu persoalkan apa yang dibuat oleh raja dari segi pemerintahan. Semua itu hanya Tuhan saja yang boleh jawab, boleh persoalkan. Itu yang dimaksudkan oleh raja berkuasa mutlak. Dari segi kepercayaan mereka waktu itu. Sebab dia nak mengukuhkan kedudukannya. Jadi dia kaitkan kedudukannya dari segi keagamaan juga. Memudahkan dia mengawal gereja, mengawal rakyat biasa supaya patuh kepada perintah dan arahan raja. Dan kata dan arahan raja itu adalah undang-undang pada waktu itu. Itu yang dipanggil raja berkuasa mutlak. Ini adalah Raja Louis ke-14 di Perancis. Kita nak lihat lebih mendalam semasa bagaimana Raja Louis ke-14 ini mengukuhkan kedudukannya sebagai raja berkuasa mutlak di Perancis. Kita lihat seterusnya. Dari segi garis masa pemerintahan Raja Louis ke-14, pelajar kita lihat sama-sama bagaimana Raja Louis ke-14 ini dapat mengukuhkan kedudukannya di Perancis pada waktu itu. Yang pertama, pada 14 Mei 1643, Raja Louis ke-14 telah menjadi raja ketika usia 4 tahun, ketika dia berusia 14 tahun. Pada waktu ini yang memerintah adalah Ketua Menteri ataupun Menteri Perancis pada waktu itu, dia yang dilantik untuk mentadbir negara. Salah seorang tu yang dipanggil Mazarin. Mazarin ni dia yang memerintah Perancis pada waktu itu sebelum Raja Louis ke-14 ni dewasa. Jadi wujud bantahan 1648 anti Mazarin, di mana mulanya rusuhan dan berakhir pada 1653. Nanti saya akan jelas tentang peranan menteri ni dalam mengukuhkan kedudukan raja nanti. Itu perkembangannya. 1662 barulah Raja Louis ke-14 mengambil alih pemerintahan sepenuhnya. Setelah dia semakin dewasa dan dia mula memerintah Perancis pada waktu itu. Dan pada tahun 1667, 5 tahun selepas itu, dia telah menyerang Spanyol dan juga Belanda. Sebab
Perancis ingin menguasai Eropah. Perancis ingin menguasai Eropah. Jadi pada tahun 1678 melalui Raja Berkuasa Mutlak ini jugalah dia cuba mengukuhkan kedudukannya dengan menjalankan dasar perluasan kuasa dan seterusnya menguasai Eropah dan juga menguasai pedangan pada waktu itu. Jadi 1678 peperangan ini berakhir apabila perjanjian Nijmegen ditandatangani ini. Jadi dah wujud kestabilan di Eropah pada waktu itu apabila Belanda dengan Sepanyol terutamanya, termasuk juga England, mereka bersatu, bergabung untuk mengurangkan kekuasaan Perancis di Eropah. 1685 Louis ke-14 ini telah meletakkan Edict of Nantes, iaitu satu akta yang memberi toleransi agama. Ini mengistilahkan Perancis sebuah negara yang bertoleransi antara Katolik dan juga Protestan. Keadaan ini dia biarkan saja. Louis dia tak mematuhi akta ini. Dia tinggalkan akta itu sebagai lambang, simbol saja. Tapi dia tidak. Sebenarnya dia memusuhi golongan Protestan. Itu kita akan lihat selepas ini nanti. Bagaimana perkembangan itu berlaku. Jadi apa yang berlaku dari segi latar masa ini kita pelajar boleh lihat daripada mulanya Raja Louis berusia 4 tahun dibantu oleh menteri yang dilantik untuk menjalankan pentadbiran sehinggalah dia dewasa dan dia memerintah, dan dia terus menjalankan apa yang dipanggil sebagai usaha untuk memperluaskan sempadan Perancis, meluaskan sempadan Perancis ke wilayah-wilayah yang lain, dan keadaan ini dihentikan melalui perjanjian Nijmegen. Dan dia dalam negara dia sendiri, Perancis, Raja Louis ke-14 tidak mengiktiraf, sebenarnya dia tidak mengiktiraf Edict of Nantes, dan dia telah membuat perubahan dari segi itu nanti. Kemudian tahun 1701 beberapa negara mula bergabung, misalnya Perancis, Spanyol dengan England, untuk menghalang perluasan kuasa Perancis dan untuk mengimbangkan kuasa Eropah itu supaya Perancis tidak menjadi satu kuasa yang kuat. Dan akhirnya pada 1 September 1715 Raja Louis ke-14 mati melalui revolusi yang dibuat oleh Maximilian Robespierre. Dia telah dipancung kepalanya. Itu yang berlaku dari segi latar masa sejarah hidup Raja Louis ke-14. Sangat popular dalam sejarah Perancis, khususnya daripada raja dalam sistem raja berkuasa mutlak di Perancis. Ini yang kita nak lihat lebih mendalam apa yang telah dibuat oleh Raja Louis ke-14. Faham pelajar? Kita teruskan. Jadi pada tahun 1559, jadi sebelum kita pergi ke Louis ni, saya lihat latar belakang Perancis. Raja Henry kedua dari Perancis telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang putera. 3 daripada mereka memerintah satu demi satu, tetapi semuanya terbukti tidak cemerlang lah, tidak kompeten. Kekuatan sebenar yang memerintah adalah ibu dia, iaitu Catherine de Medici. Catherine berusaha mempertahankan kedudukan kekuasaan kerajaan, tetapi konflik antara Katolik dan Huguenot, iaitu Protestan di Perancis, telah menggegarkan negara itu. Macam saya katakan tadi, untuk menjadi kuasa mutlak, membina sebuah negara berdasarkan kepada raja berkuasa mutlak. Contohnya di Perancis, Raja Louis ke-14 dia faham. Pertama, dia mesti mengawal agama. Agama Kristian tu dia mesti boleh kawal. Supaya dia boleh mengawal rakyat biasa. Dia boleh mengawal parlimen. Baru dia boleh mengukuhkan kedudukannya sebagai raja berkuasa mutlak. Jadi isu yang pertama, dia mesti mengawal gereja. Kalau kita lihat dari segi latar belakang keagamaan di Perancis itu, misalnya semasa Catherine de Medici ni, berlaku perselisihan antara Katolik, penganut Katolik dan penganut Protestan. Di Perancis dipanggil Huguenot. Kalau di England kita panggil Puritan, golongan Puritan. Dua kumpulan ini. Jadi krisis yang berlaku ini telah menyebabkan berlaku perang saudara, perang agama. Beragama yang sama, agama Kristian, tetapi berlainan mazhab, yang membawa kepada peperangan sesama mereka waktu itu. Itu yang berlaku. Jadi tidak wujud kestabilan di Perancis pada waktu ini. Sebab berlaku krisis antara raja dengan gereja. Itu isu penting. Perkara pertama. Jadi macam mana dia nak mengukur kedudukan raja berkuasa mutlak? Kalau berlaku isu agama, berlaku perselisihan antara gereja dengan pemerintah, iaitu raja. Itu yang perlu kita fahami. Yang pertama. Apa yang berlaku sampai situ? Raja Louis ke-13. Dia telah dengan menteri dia bernama Cardinal Richelieu.
Okey, selepas kematian Harry keempat, anaknya Louis ke-8 ke-13 telah memerintah. Okey, Raja Louis ini adalah raja yang lemah. Ini gambar di sebelah ni. Okey, jadi pada tahun 1624 dia telah melantik seorang menteri. Tapi menteri dia kuat, Kardinal Richelieu ni pijak. Dan semua kelemahan dia ni dapat diatasi dengan menteri yang bijak ni. Jadi Richelieu telah mengambil dua langkah untuk meningkatkan kekuasaan monarki Perancis, iaitu monarki Bourbon ini. Okey, yang pertama menentang Huguenot. Kedua, berusaha melemahkan kuasa bangsawan. Waktu saya kata tadi, untuk menjadi kuasa mutlak, raja mesti mengawal dua kumpulan ini. Ini gereja dan juga golongan bangsawan. Jadi itu yang dibuat oleh Richelieu. Okay, dia mahu menjadikan Perancis sebuah negara yang terkuat di Eropah dengan menghadkan kebebasan golongan Huguenot ataupun Kristen Protestan tadi. Okay, di Perancis. Okay, ini dua keadaan yang berlaku semasa Raja Louis ke-13. Ini sebelum diperkukuhkan nanti oleh Raja Louis ke-14. Jadi asas itu telah dibina oleh Richelieu. Okay, dengan mengawal dua kumpulan yang saya katakan tadi, satu kumpulan gereja dan satu lagi adalah golongan agama. Dua kumpulan inilah yang menentukan kuasa mutlak raja. Kuasa mutlak raja. Kita teruskan. Jadi ketika Louis menjadi raja pada tahun 1643 selepas kematian Raja Louis ke-13. Sekarang yang memerintah adalah Raja Louis ke-14. Menggantikan Raja Louis ke-13. Jadi pemerintah Perancis yang sebenar adalah pengganti pada Richelieu, iaitu Ketua Menteri Perancis yang dipanggil Kardinal Mazarin. Dalam time frame yang saya bagikan sebelum ini, nampak kan berlaku bantahan, rusuhan yang membantah Mazarin. Itu Kardinal Mazarin. Dia yang memerintah sementara ketika Raja Louis masih muda, berusia 4 tahun mengambil takhta. Jadi semasa itu yang memerintah adalah Kardinal Mazarin. Jadi kemenangan terbesarnya ialah mengakhiri perang 30 tahun pada tahun 1648. Jadi apabila Raja Louis mengambil alih kuasa, kedudukannya dah semakin kukuh pada waktu itu. Banyak orang di Perancis, terutamanya golongan bangsawan, membenci Mazarin kerana dia meningkatkan cukai dan juga memperkuatkan pemerintahan pusat. Itu yang penting. Pertama, mengawal gereja. Ketiga, mengawal golongan bangsawan. Yang ketiga, raja memiliki pemerintahan pusat. Jadi bentuk pemerintahan dijalankan pada waktu ini adalah pemerintahan berpusat. Pemerintahan berpusat, misalnya di Paris, di Versailles, yang Raja Louis ke-14 di Versailles, dibina sebuah ibu negeri yang baru. Jadi tiga isu kat sini pelajar, saya ulang balik. Bila Raja Louis ke-14 memegang takhta kerajaan, dia nak menjadi sebuah raja berkuasa mutlak. Dia nak memerintah menggunakan kuasa penuh raja. Jadi tiga perkara nampaknya dia akan buat. Pertama, mengawal gereja. Kedua, mengawal golongan bangsawan. Dan yang ketiga, dia menjalankan pemerintahan secara berpusat. Itu yang membolehkan dia meluaskan kuasanya di Eropah selepas ini. Sebab kedudukan dalam negaranya kuat. Kedudukan Raja Louis ke-14 dalam negara sangat kuat. Sebab dia menguasai gereja, dia menguasai golongan bangsawan, dia memiliki sistem pemerintahan berpusat yang mengawal seluruh Perancis dengan bantuan tentera raja. Dengan bantuan tentera raja pada waktu itu. Jadi ini memudahkan kerja dia, membolehkan dia menjadi raja berkuasa mutlak pada waktu itu. Jadi Raja Louis ke-13 ini dah Raja Louis ke-13. Dan selepas dia meninggal, maka diganti oleh Raja Louis ke-14. Okey, jelas tak Pak Ajar? Ada soalan tak? Ada soalan, silakan. Okey, boleh saya teruskan?